Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatil qabul wa husulil ma'mun wa biniyatil shifa' min kulli amradi wa biniyatil qada'il hawajid dunya wal akhirah وبنية فوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala mu'allif wa hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid darain amin Allahumma amin. Daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'ah Al-Ansari, seterusnya Al-Mazini, daripada bapa beliau bahawa sesungguhnya telah memberitahu si anak bahawa sesungguhnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata kepada beliau, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa'azanta bis salah farfa' sawtaka bin nida' fa innahu la yasma'u mada sawtil muazzini jin wala ins wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari. InsyaAllah hari ini kita akan membicara tentang hadis berkenaan dengan kelebihan melaungkan azan. Hadis yang dibacakan tadi memberi maksud bahawa sesungguhnya saya melihat anda menyukai kambing dan padang lapang, iaitu untuk anda menternak kambing di situ. Maka apabila anda telah berada bersama kambing anda atau di padang lapang, lalu anda telah melaungkan azan untuk solat. Melaungkan azan tidak hanya syarat di masjid ataupun di surau, di mana-mana boleh dilaungkan azan, kecuali tempat-tempat yang tidak dibenarkanlah. Sebagai contoh dalam tandas tak bolehlah kita melaungkan azan. Maka kuatkanlah suara anda sewaktu azan, kerana sesungguhnya jin, manusia dan apa saja tidak akan mendengar sepanjang jarak suara seorang muazzin, melainkan mereka telah menjadi saksi bahawa si muazzin pada hari kiamat. Sayyidina Abu Sa'id telah berkata, saya telah mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Pengajaran daripada hadis ini, Islam meraihkan kecenderungan seseorang selagi kecenderungan tersebut tidak menyalahi agama Islam. Iaitu contoh yang berlaku pada hadis ini, bahawa seseorang yang minat untuk menggembala kambing di kawasan yang jauh daripada pendapatan orang. Jadi sampai ke hari inilah kalau kita tengok orang menggembala kambing, tidak ada yang gembala di kawasan perumahan, semuanya agak jauh bahagian pendalaman. Ganjaran seseorang muazzin yang melaungkan azan apabila waktu solat telah masuk ialah seluruh makhluk Allah yang mendengar laungan azannya akan menjadi saksi di hari akhirat nanti bahawa si muazzin telah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengajak manusia untuk mendirikan solat. Ini adalah satu gembira bahawa orang yang melaungkan azan akan dianugerahkan dengan syurga. Sebab azan, ribuan, jutaan manusia hadir untuk datang solat dan tahu telah masuknya waktu solat. Orang yang tidak berada di kawasan penempatan seperti berada dalam hutan turut digalakkan untuk melaungkan azan apabila waktu solat telah masuk.
sekalipun tidak ada sebarang manusia yang akan mendirikan solat berjemaah bersamanya, namun ganjaran melaungkan azan yang telah disebutkan sebelum ini akan diperolehi olehnya di hari akhirat nanti. Itulah kelebihan orang yang melaungkan azan, dan ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam kitab Al-Azkar. Kata beliau dalam bab azan, qala mu'allifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin Allahumma amin. Keutamaan azan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' wa saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Andai manusia tahu pahala yang terdapat dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya selain harus dengan undian, pasti mereka akan melakukannya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dalam As-Sahihain. Jadi itu kelebihan orang yang melaungkan azan, yang dikenali sebagai muazzin. Dan kemudian duduk di saf yang pertama. Dalam perbincangan kita yang sudah lepas tentang solat, afdalnya duduk di saf depan, dan dalam hadis perkara 40 hadis tentang amalan yang baik, sebaik-baik saf bagi lelaki adalah saf yang hadapan, dan seburuk-seburuk saf bagi lelaki adalah saf yang ke belakang. Jadi memperdepankan saf itu, duduk di saf depan itu adalah lebih baik daripada duduk saf belakang. Jadi hari ini kalau kita datang ke masjid kita datang ke masjid untuk solat berjemaah, hadir untuk solat, duduk di bahagian hadapan, tidak boleh duduk di bahagian belakang. Sedangkan hari ini ialah dalam keadaan sekarang ini kita masih tidak boleh lagi untuk solat berjemaah. InsyaAllah mungkin esok, mungkin lusa ditakdirkan Allah Ta'ala, kita dapat kebenaran untuk hadir solat berjemaah, maka berubahlah keadaan kita untuk berkejar-kejaran duduk di saf yang pertama. Gunakan ruang kekosongan itu untuk duduk saf yang pertama. Jangan kita cari ruang-ruang yang agak tersorok, dekat dengan kipas, dekat dengan aircon, sampai kita melalaikan pada nak duduk pada saf yang hadapan. Keutamaan untuk azan pula. Azan ini hak muazzin. Jadi kalau muazzin itu tak hadir, maka adalah setengah sekarang masjid sekarang ni ada muazzin nombor 1, nombor 2, ada imam 1, imam 2. Jadi kalau muazzin yang tidak hadir, maka boleh yang gantinya untuk azan. Tidak perlulah tunggu sehingga muazzin yang sebenarnya hadir jika telah masuk waktu. Tak perlu pun kalau kata bilik PA sistem tu berkunci, kita tidak boleh masuk, tak perlu kita pecahkan. Cukup sekadar kita melaungkan azan di dalam masjid itu, yang mana didengari kawasan orang yang ada di sekitar, yang berada di dalam masjid tersebut. Ini amanah yang sangat-sangat besar. Ini amanah yang dipikul oleh para muazzin yang sangat-sangat besar. Bukan amanah yang kecil, amanah yang sangat besar. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izanu dia lis-salati adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'at ta'zin." Apabila panggilan untuk solat dikumandangkan, syaitan lari sambil mengeluarkan suara kentut hingga tidak sampai mendengar suara azan. Tu tak mau dengar suara azan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itulah orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu, hampir pada maghrib suruh tutup semua pintu tingkap. Hampir pada maghrib. Lepas maghrib buka hampir maghrib tutup. Bila kita lihat balik, semak-semak, lupanya ada asbab kenapa benda itu berlaku. Semuanya ada sebab. Dan kemudiannya waktu nak masuk maghrib semua dah ready. Tak boleh nak duduk dalam tandas. Dulu kalau kita waktu zaman anak-anak kecil-kecil, waktu kita belajar mengaji dan sebagainya,
Maka bila masuk tandas lama-lama, nanti guru mengaji akan cakap jangan duduk lama-lama tu, rumahnya syaitan. Bila azan duduk lama-lama, kita tengah duduk berborak dengan syaitan. Semua tu semua. Tapi bila kita sudah meningkat umur, kita baca rupanya inilah firmannya, maka syaitan akan lari tidak mau dengar suara azan. Maka antara office syaitan ini adalah tandas, tempat-tempat yang kotor. Sebab itulah kalau duduk dalam tandas tu tak perlulah lama-lama sampai ada tu sampai bawa surat khabar dalam tandas. Diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muazzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Daripada para muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Diriwayat Muslim. Panjang leher ini bukan bermaksudnya cacat, tidak. Membezakan dengan yang lain. Ini adalah ciri-ciri kemuliaan para muazzin. Bukan makna panjang leher itu cacat, tidak. Maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muazzinin jin wala ins wala syai'un ila syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar sejauh mana suara muazzin berkumandang oleh jin atau manusia, atau sesuatu apapun selain akan bersaksi untuknya di hari kiamat. Itu saksi, makna jin dan manusia ini akan bersaksi di hari kiamat tentang orang yang melaungkan azan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis-hadis tentang keutamaan azan sangat-sangatlah banyak, termasuk hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian para sejawat kami berbeza pendapat tentang mana yang lebih utama, azan atau menjadi imam. Ini soalan. Kalau ada pilihan sama ada nak jadi imam ataupun jadi muazzin, semua ada 4 pendapat. Pertama, dan ini yang paling benar, adalah azan lebih utama, yakni azan dahulu. Kedua, menjadi imam lebih utama. Ketiga, sama darjatnya. Keempat, apabila diketahui dalam dirinya memiliki kemampuan dan segala syarat untuk menjadi imam, maka menjadi imam lebih utama. Sedangkan jika tidak, maka azan lebih utama. Perlu diketahui bahawa lafaz azan sudah sangat masyhur, sedangkan tarjih menurut kami adalah sunat, iaitu dengan suara kuat muazzin mengumandangkan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lafaz azan. Dan ini antara syarat-syarat. Kalau kita tengok dalam kitab yang ditulis oleh guru kita semua, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, adab tentang imam dan makmum, dan di situ ada juga disebutkan tentang adab muazzin. Pertamanya, muazzin ini, sikap muazzin itu kena benar sebagai satu orang muazzin. Keduanya, pastinya dia seorang yang amanah dalam memikul tanggungjawab, dan yang ikhlas dalam melaksanakan tugas. Dia tak boleh macam, yalah, zaman ke hari ini kan ada muazzin kerajaan, ada muazzin rakyat. Muazzin rakyat itu dibayar oleh pihak masjid ataupun pihak surau. Jadi yang pihak muazzin kerajaan, pihak jabatan agama lah yang bayar. Jadi bukanlah sebab kita azan itu atas sebab kita dibayar, tidak. Kalau menjadi sebab itulah kadang-kadang bila sampai waktu azan tu, allowance tak masuk, agak kejap datang kejap tak datang. Ini berlaku bukan tak berlaku. Dan kena ikhlas dalam melaksanakan syiar. Ini syiar Allah, syiar yang besar, yakni melaungkan azan, kalam Allah Ta'ala. Dan kita tahu ganjaran itu bukanlah kecil, ganjaran itu besar. Bila ganjarannya besar, maka perbuatan itu kena bersungguh-sungguh, memperbaiki dan sebagainya. Adalah adab-adab pun ada juga disebutkan, adab-adab sebelum azan, bagaimana adabnya. Jadi makruh
azan dengan tidak berwuduk. Pun ada yang rajin datang on switch azan, habis azan keluar ambil wuduk. Jadi wuduk dahulu, masuk masjid, tahiyatul masjid, azan. Itulah step-step ni. Maka sebelum azan baca selawat dan sebagainya. Tidak perlulah kita sampai perlu kepada dalil. Perlu ke kita selawat sebelum azan? Tak perlu dalil tu. Dalil tu dalil umum. Allah perintahkan untuk selawat. Apa saja bacaan yang berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan selawat, kalau tak sepatutnya lah kita minta dalil. Sebab itu perintah yang umum, perintah yang sangat-sangat umum yang boleh kita gunakan semua. Tak ada masalah. Nak zikir, nak beristighfar sebelum solat subuh, sebelum nak azan, kalau nak berselawat seperti yang dulu-dulu kita baca apa? Tarhim. Membaca ayat-ayat sebelum nak azan subuh. Hari ini dah sunyi sepi. Dengan alasan kita takut masyarakat komplain dan sebagainya. Tak. Di kawasan kami sendirilah, kejiranan kami tak ada yang komplain. Tak ada yang komplain dan mereka suka. Boleh bangun, boleh bantu mereka untuk bangun, untuk melaksanakan tugas-tugas mereka yang bukan Islam lah. Kadang-kadang yang menjadi sedihnya yang komplain ni orang Islam kita sendiri. Orang Islam kita sendiri yang komplain. La ilaha illallah. Kemudian dengan suara cukup perlahan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri serta orang-orang berhampirannya membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ini kadar azan. Dan ini zaman hari ini kita ada mic, ada PA system yang canggih-canggih, maka azannya lebih tidak perlulah sehingga sampai nak menjerit. Dengan kadar suara kita sudah cukup menampung pada PA system yang ada tu untuk keluarkan suara kita yang sedap ke, yang lunak ke, macam mana tak kisah, janji azan. Penting azan. Risau kalau satu kampung tu tak ada dengar azan. Mungkin hari pertama kita boleh sangka baik, PA system rosak. Hari kedua mungkin muazzin tak datang. Hari ketiga mungkin blackout. Hari keempat kita tak tahu lagi dah nak bersangka baik macam mana. Maka kena susul lah periksa apa bendanya. Jadi itulah sedikit sebanyak pecahan ataupun tentang peringatan bab azan sebelum solat azan. Walaupun sekarang ini dalam keadaan kita PKP yang solat berjemaah di rumah, maka kena azan juga. Perintahkan anak kita untuk azan, perintahkan dengan sunnah-sunnah. Sekarang lah madrasah di rumah kita masing-masing, kita didik mereka untuk azan. Selepas azan baca doa lepas azan. Kemudian sebelum nak iqamah ada zikir-zikir yang dibaca sebelum iqamah. Jadi melazimi perkara-perkara macam ni, maka akan menjadi makmur bertambah cantik. Dengan bermakna lisan kita ini banyak menyebut kalam-kalam Allah. Kemudian setelah azan masuk hadis yang seterusnya, yang ini doa selepas azan. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atahu halat lahu syafaati yaumal qiyamah." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang telah berkata ketika dia mendengar panggilan azan, doa yang seperti kita bacakan tadi, maka maksudnya, ya Allah, Tuhan bagi seruan yang sempurna ini, Tuhan bagi solat yang berdiri teguh, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah. Wasilah kita sebut dah yang lepas tentang satu kedudukan yang tertinggi dalam syurga, dan kurniaan yang melebihi seluruh makhluk yang lain. Utuskanlah kepada baginda akan kedudukan yang dipuji yang dikau telah janjikan buat baginda. Telah berhak
telah berhaklah syafaatku buatnya pada hari kiamat. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Jadi mendengar saja hadis ini, betapa gembiranya kita ketika mendengar azan, diam. Syarat nak dengar azan ni, pertama, bila dengar azan, jawab seperti mana lawangan azan. Kata guru kita semua, Syekh Abu Zaki hafizallahu ta'ala, kata beliau, boleh-bolehnya azan ni biarlah live, tak payah pakai rekod, radio ke TV. Yang di TV pun biar benda tu live, bukan bermakna orang tu dah azan lama dah, kita main saja pusingan tu, buat live, mencari fadilat. Jadi mendengar azan, kita senyap, menjawab panggilan azan. Selepas menjawab semua panggilan azan itu, maka berdoa. Maka Nabi kata, wajib syafaatku buat hari kiamat. Telah berhaklah syafaatku buatnya pada hari kiamat. Allah. Belum lagi cerita kita solat. Ini baru dengar azan. Ramai juga yang dengar azan tapi belum tentu solat. Ini baru dengar azan, jawab azan, doa, dapat ganjaran yang macam ni. Apatah lagi kita menegakkan firman Allah Ta'ala, menegakkan rukun-rukun Islam. Kemudian hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa telah bersabda, barang siapa yang telah berkata ketika dia mendengar muazzin melaungkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa muhammadin rasulullah wa bil islami dina, yang bermaksud bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Saya telah redha dengan Allah segala selaku Tuhan, dengan Nabi Muhammad selaku Rasul, dan Islam selaku agama. Nescaya telah diampunkan baginya akan segala dosanya. Kemudian kata Ibn Rum bahawa merupakan salah seorang perawi hadis ini, dia telah berkata dalam riwayat beliau bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berkata ketika muazzin mendengarkan, dia mendengar muazzin, wa anna asyhadu, dengan penambahan kalimah wa ana, yang merupakan salah seorang perawi hadis ini tidak pula menyebut ucapan wa ana. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Apa pengajaran hadis ini? Sesiapa yang berdoa selepas azan, selepas dilaungkan dengan doa yang pertama, disebutkan di dalam hadis ini, dia akan memperolehi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhir akan bawa kepada ke syurga. Adapun ganjaran bagi orang yang berdoa selepas azan dengan doa yang kedua, Allah akan mengampunkan segala dosa kecil yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Bagi memperolehi segala kelebihan yang ada di dalam kedua-kedua doa ini, hendaklah menggabungkan kedua-duanya sekali. Maka gabungan kedua-dua doa selepas azan selesai dikemenangkan dengan penambahan kalimah Sayyidina adalah seperti berikut. Ini penambahan doa, digabungkan. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba min Islam wa raditu billahi rabba wa sayyidina Muhammadin rasulah, penambahan sayyidina, wa bin Islam dina, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan allazi wa'ata. Ini penambahan. Yang pertama sebut wa ana asyhadu an la ilaha illallah la syarika la wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba bil islami wa bi sayyidina Muhammadin rasulullah. Itu yang hadis kedua tu diletakkan atas, dan kemudian doa yang seterusnya diletakkan. Maka gabunganlah doa.
Selepas azan tadi ada 2 doa. Al-wasilah ini masukkan dalam doa di atas adalah satu kedudukan yang paling tinggi di dalam syurga yang hanya akan dianugerahkan oleh Allah kepada seorang saja hamba daripada hamba-hambanya. Inilah cerita yang telah kita kongsikan sebelum ini. Mengharapkan kedudukan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kedudukan yang dipuji dalam hadis ini adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua memperolehi syafaat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 jenis. Pertama, syafaat baginda kepada seluruh manusia dan jin, sama ada yang beragama Islam atau tidak. Lalu disebabkan syafaat baginda ini, Allah memperkenankan untuk penghisapan amalan dimulakan. Allah, kalau tidak ada penghisapan, yang hisap pun Nabi kata, doalah semoga kita tidak ada hisap. Penghisapan itu pun sudah satu azab, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat baginda yang khusus kepada yang beragama Islam saja. Maka disebabkan syafaat yang pertama, seluruh manusia dan jin, tidak kira sama ada muslim atau tidak muslim, akan menyanjung dan memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan yang tidak perlu kita berbicara lagi tentang keistimewaan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini peristiwa yang kita dengar, yang kita baca, bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa masuk ke dalam gua bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dipatuk. Ada meriwayatkan kalajengking dan ada meriwayatkan ular. Dan disebutkan ulama, sesungguhnya haiwan yang berbisa ini pun rindu nak menatap wajah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Nabi pun mengatakan, aku rindu melihat, nak berjumpa, aku rindu dengan umat aku di akhir zaman. Mereka beriman, beramal dengan segala sunnahku, tapi mereka tidak dapat melihat aku. Jadi kita kena rindu lebih lagi daripada Nabi. Sebelum kita rindu Nabi, Nabi dah dahulu rindu pada kita umatnya. Jadi maka selayak-layaknya lah kita memperbanyak-banyakkan selawat pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, kelebihan mengucapkan amin selepas imam baca surah Al-Fatihah. Ini pun kadang-kadang di masjid, di surau-surau pun kita dah ceritakan dalam bab ini, dalam praktikal solat sempurna tentang bacaan amin ini. Maka kadang-kadang tu kita tak dengar bacaan amin. Nasib baiklah imam ada pakai gunakan mic. Kalau tidak, mungkin amin imam pun kita tak dengar. Patutnya amin ini kita kena kuat, kumandangkan kuat, biar ada satu semangat di situ. Kita tengok hadis ni. Daripada Sayyidina Abu Hurairah bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Iza ammanal imam fa'aminu fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Apabila seseorang imam telah berkehendak untuk mengaminkan, yakni apabila seseorang imam telah mengaminkan bacaan Al-Fatihah, maka kamu semua aminkanlah, yakni serentak dengan aminnya imam. Kerana sesungguhnya barang siapa yang telah bertepatan pengaminannya dengan pengaminan para malaikat, nescaya telah diampunkan baginya apa saja dosanya yang telah lalu. Allah. Itulah kelebihan. Kelebihan demi kelebihan dalam bab solat. Amatlah rugi jika kita belum lagi nak solat, belum lagi mulakan solat. Maka mulakanlah solat. Mungkin kalau kita belum solat isyak kita sekejap lagi, itu mungkin solat isyak kita yang terakhir. Kita pun mengharap pengampunan Allah Ta'ala di atas dosa-dosa kita yang lepas, yang kita lalai untuk solat, lalai untuk melakukan kebaikan. Kemudian waqala Ibnu Shihab
wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun amin, rawahul Bukhari. Ibnu Syihab meriwayatkan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketiga dahulu bersabda amin ketika baginda setelah selesai baca Al-Fatihah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim rahimallahu ta'ala. Pengajaran hadis. Para imam di dalam solat-solat jariyah, iaitu solat yang imam baca Al-Quran dengan kuat, seperti solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat, apabila telah selesai membaca surah Al-Fatihah, hendaklah menyebut kalimah amin dengan kuat. Kalimah amin bermaksud perkenankanlah. Sebab itulah kadarnya setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, waladdallin tunggu, bukan waladdallin amin, tak, tunggu, amin. Hadis ini menggalakkan orang yang mendirikan solat fardu subuh, maghrib, isyak dan Jumaat secara berjemaah agar mengucap kalimah amin setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah, kerana para malaikat yang turut juga mendirikan solat ketika itu akan mengucapkan kalimah amin setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ganjaran pahala bagi orang yang mengucapkan kalimah amin ketika itu adalah pengampunan seluruh dosa kecil yang pernah dia lakukan. Ini dosa kecil, dosa besar, dan mohon taubat pada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kita kena berdoa mengharapkan untuk boleh hadir solat berjemaah di masjid dan di surau. Sebab perkara-perkara macam ni lah. Bukan sebab kita nak hadir tu sebab nak lawan pihak-pihak berkuasa. Tak ada niat apa-apa pun nak lawan. Cuma mengetahui bahawa sabdaan Nabi itu sangat-sangat besar untuk kita hadir solat berjemaah, mendapatkan amin. Nak ambil wuduk di rumah, berjalan, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kita tidak cerita bab darjat dulu, kita cerita bab dosa. Allah ampunkan dosa. Membaca amin, Allah ampunkan dosa lagi. Berwuduk, mengangkat tangan pun diampunkan Allah Ta'ala dosa lagi. Segala-galanya ada pengampunan dosa dari Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita rindukan keadaan itu, maka bila kerinduan itu dijawab oleh pihak-pihak berkuasa, maka kita boleh hadir, maka kita jagalah apa yang telah diperintahkan. Kita kena jaga itu dan jaga ini, kena jaga taat pada perintah agar solat kita di masjid dan di surau dan sebagainya damai. Dia masalahnya bila dah dapat pergi kita tak mau taat, itu yang jadi masalah. Bila ditarik balik kebenaran, maka kita jadi kelang kabut. Bila diberi kebenaran, jaga baik-baik, ikutlah peraturan tu. Sepatutnya kita orang Islam lebih-lebih lagi pandai ikut peraturan, dan terbukti orang Islam yang solat berjemaah telah mengikuti segala-gala peraturan. Kita nak dapatkan tu, nak dapatkan pengampunan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, minum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita diminta untuk menjadikan mereka yang taat kepada Allah sebagai suri tauladan kita. Hadis ini contohnya meminta kita mengucapkan kalimah yang turut diucapkan oleh para malaikat yang sama sekali tidak pernah melakukan maksiat. Tu. Dapat amin para malaikat. Sebablah kata setengah-setengah guru, kalau kita tengah solat ada dengar orang baca amin awal, sebelum imam amin dia dah amin dulu. Habis solat pergi jumpa dia, bagi tahu. Tak payah marah dia, bagi tahu. Pakcik atau adik atau sebagainya, nanti tunggu imam mula amin baru kita sama-sama amin nak dapat doa malaikat. Kena bagi tahu juga. Dan kadang-kadang boleh saja kita adakan satu seksi kepada tuan imam kita untuk bagi tahu tentang keadaan nak mengucapkan amin dan sebagainya. Satu tazkirah yang ringkas 5-10 minit selepas solat, duduk. Kalau bisa katalah asatidz yang patut hadir untuk kuliah maghrib tidak dapat hadir, maka gunakan peluang itu bagi tahu tentang
solat berjemaahnya macam mana, keadaannya, bagi tahu kawasan surau yang kita bertugas, masjid yang kita bertugas, bagi tahu keadaan tu apa dia, bagi tahu yang benar lah. Tak perlulah kita risau bab-bab ni. Berani kerana benar, kerana hukum Allah Ta'ala, kerana syiar agama, kerana sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan bahawa ganjaran besar bagi orang yang mengucapkan kalimah amin ini tidak akan diperoleh oleh sesiapa yang tidak mendirikan solat fardu secara berjemaah. Itu kan rugi. Berjemaah dapat amin sama-sama dengan malaikat. Jadi itulah kelebihan demi kelebihan yang diberikan Allah Ta'ala buat kita, khususnya umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Itulah sedikit sebanyak perkongsian yang kita kongsikan untuk malam ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat diri saya dan seluruhnya sahabat-sahabat muslimin muslimat yang menonton secara live ini, insya-Allah. Jadi perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat. Janganlah sampai satu hari kita lalai dalam berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai satu hari kita berlalu tanpa kita beristighfar pada Allah Ta'ala, mohon keampunan. Jangan hanya istighfar cukup selepas solat saja. Sedangkan di dalam sebutkan Nabi SAW pun beristighfar tidak kurang 100 hingga 70 kali sehari. Nabi tidak berdosa. Nabi tidak berdosa, Nabi maksum. Istighfar Nabi adalah tanda syukur Nabi pada Allah Ta'ala. Istighfar kita mau lagi lebih. Kalaupun paling kurang kita buat 100 kali paling kurang. Dah tak ada lagi lah, tak ada nak tawar-menawar, tak ada lah. Dosa kita banyak, tak ada tawar-menawar lagi dah buat. Jadi jangan kita tinggalkan. Gunakan kelapangan masa yang Allah Ta'ala beri sebelum masa yang Allah Ta'ala beri ini akan diambil balik. Macam mana Allah ambil, kitalah akan kembali kepada Allah Ta'ala saat kita belum sempat beristighfar, saat kita belum sempat memperbanyak-banyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit sebanyak. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian. Kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.